ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik daripada Allah kita dapat diberi peluang untuk sama-sama meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita masih membicarakan tentang pengurusan jenazah. Faslun fis salati 'alal mayyiti. Situ pada katanya wa yusannu ja'lu sufufihim thalathatan. Situ tak? Muka surat 130 betul tak? Wa alla yataqaddama al-musalli alaih. Wa alla situ. Wa alla muka 135 perenggan ke 827 terjemahan bahasa Melayu tu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Wa alla yataqaddama al-musalli alayhi ay al-mayyiti in kana hadiran walau fi qabrin, amma al-mayyitu al-ghaibu fala yadurru fihi kaunuhu wara al-musalli wa yusannu ja'lu sufufihim thalathatan fa akthara lil khabari sahihi man salla alayhi thalathatu sufufin faqad awjaba ay ghufira lahu. Kata penterjemah, dan bahawa tidak terkehadapan musalli. Musalli orang yang semayang atas jenazah. Jangan orang mayat tu duduk depan pada mayat. Duduk depan mayat, duduk belakang. Iaitu mayat. Jika ia hadir, jika mayat tu hadirlah, walaupun di dalam kubur. Adapun mayat yang ghaib, maka tidak mudarat padanya oleh keadaannya di belakang musalli, di belakang orang semayang. Sunat menjadikan saf-saf mereka 3 maka lebih, 3 dan lebih, kerana khabar, kerana hadis yang sahih, siapa yang sembahyang atasnya oleh 3 saf, maka sungguhnya ia telah diwajibkan, iaitu dimaafkan baginya. Sambung lagi berkaitan solat jenazah ni. Jadi katanya syarat dia wa alla yataqaddamal musalli alaihi ay al mayyiti. Jangan orang yang semayang jenazah tu duduk depan daripada mayat. Tak? Ke depan kiblat lah. Jadi mayat duduk belakang dia. Dia nak semayang ke atas jenazah. Jenazah tu mesti duduk depan dia. Jangan dia mendepani, mendahului mayat. In kana hadiran, ini kalau mayat itu adalah mayat itu hadir, mayat itu ada, mayat hadir. Okey, walau fi qabrin ghayah, mesti jangan mendepani atau mesti dia di belakang mayat tu, walaupun mayat tu dalam kubur sekalipun. Kita bolehkan kalau kita tak sempat semayang, maka lepas daripada tanam tu kita semayang di atas kubur. Jadi kubur tu mesti duduk depan kita. Jangan kita pergi depan pada kubur lagi. Walau fi qabrin. Itu kalau al-mayyit al-hadir. Amma al-mayyitul ghaibu, adapun mayat yang ghaib, yang tidak ada, kita semayang jenazah ghaib. Tak? Semayang jenazah ghaib ni. Dia kata wa ammal mayyitul ghaibu fala yadurru fihi kaunuhu wara al musalli.
maka tidak mudarat padanya, pada yang ghaib tu. Keadaan orang yang sembahyang itu wara'a, keadaan mayat itu, keadaan mayat yang ghaib itu wara'al musalli, duduk belakang orang sembahyang. Kita nak sembahyang jenazah. Tak? Kita contohnya jenazah yang mana kita boleh sembahyang, dia akan sebut nanti. Jenazah yang tak ada dan sukar untuk kita pergi, sama ada jauh ataupun tak boleh pergi kerana halangan-halangan tertentu. Maka jenazah itu sembahyang jenazah ghaib, tak ada depan kita. Jenazah tu contoh kita duduk di, ambil contoh mana lah. Kita duduk di Kuala Lumpur. Jenazah ada Terengganu. Maknanya kalau ikutnya keadaan kiblat tu, orang duduk Kuala Lumpur tu lagi dekat daripada kiblat kan? Faham tak? Jadi contoh mana ni? Ni negeri ke belah barat. Lebih dekat lah kalau banding sini, negeri ke belah barat ke arah kiblat. Kita yang duduk di timur daripada Kaabah ni, timur Mekah ni, maknanya negeri ke arah barat lebih dekat lah daripada negeri yang timur. Jadi maknanya kita duduk semayang, kita duduk di belah Kuala Lumpur ke, Perak ke, Kedah ke atas tu, jenazah ada belah timur. Maknanya jenazah belakang kita lah, tak ada masalah. Nak ambil contoh senang je lah. Contoh senang ni, ni kita duduk di sini ni, duduk di surau ni. Jenazah ada di mana tu? Ada di surau Arwah Ustaz Wan. Mana surau dia? Surau Al-Hikmah. Tapi tak boleh nak pergi. Tak boleh nak litah. Litah kena tembok. Ada rimah ke, nitah kena tembok, tak boleh pergi lah. Adakah dia akan sebut sebab-sebab yang dibenarkan untuk Allah, tak boleh nak pergi. Jadi maknanya kita nak sembahyang jenazah sini, jenazah ada di belakang kita lah ikutnya. Jawabnya tidak syarat lah kita duduk di belakang mayat. Adapun mayat yang ghaib maka tidak mudarat keadaannya di belakang musalli. Okey. Wa yusannu ja'lu sufufihim thalathatan fa akthara. Maka disunatkan menjadikan saf-saf orang sembahyang tadi, saf-saf mereka yakni musalli 3. Sunat kita susun saf 3 dan lebih. Lebih tak apa sunat susun saf 3 dan lebih. Ini kalau cukup lah. Kalau tidak ada, contohnya mari semayang 3 orang termasuk Tok Imam, tu tak apalah, Tok Imam depan, lepas tu 2 orang tu semayang satu saf, tak apalah. Jangan awak se gitu. 3 orang Tok Imam lepas tu belakang gitu. Tak kena pula tata cara saf ni. Dia kena belakang jemaah, dia kena berdua dan lebih lah. Katakanlah mari berapa? Mari 7 orang termasuk Tok Imam, boleh susun 7 orang, Tok Imam bersatu, 2 belakang, 2 saf, 2 orang. Saf pertama 2 orang, saf kedua 2 lagi, 4, 5 dah masuk Tok Imam. Lepas tu saf ketiga 2 orang ni. Nampak tak? 7. Jadi biasanya lebih lah. Jadi kalau sikit pun, contoh masjid luar panjang tau. Masjid panjang, buat macam mana? Kecil kan? Buat 3 saf atau lebih. Nampak tak? Jadi buat 3 saf dan lebih. Okey. Dalam masalah ini tak ada dikira afdal saf pertama, saf kedua, tak ada ni. Nampak tak? Tak boleh kan afdal saf pertama. Ada pula kata gitu. Afdal saf pertama, kena penuh dulu saf pertama. Jadi tak, bukan. Dalam isu ni kerana ada kelebihan yang akan disebut orang yang sembahyang ni. Sebagaimana dia kata, lil khabaris sahihi, berdasarkan kepada hadis yang sahih, man salla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba, barang siapa yang disembahyang ke atasnya oleh 3 saf, sungguhnya telah jadi wajib. Wajib apa? Ai ghufira lahu. Makna wajib diampunkan kepadanya. Makna dengan aujaba, dengan maksud apa? Istahaqqal maghfirah. Dia berhak mendapat keampunan. Ai ghufira lahu, akan diampunkan kepadanya.
Okey, nampak? Itu cara dia. Jadi kalau nak susun tu, kalau dok ramai, kita biar cukup 3 dulu. Lepas tu nak berapa tak apa, tak kisahlah. Lagi banyak lagi molek. Okey. Kemudian katanya wala yundabu ta'khiruha li ziyadatil musallina illa liwaliyin. Wa ikhtara ba'dul muhaqqiqina annahu idza lam yukhsha taghayyuruhu yanbaghi intizaruhu mi'atan aw arba'ina rujiya huduruhum rujiya huduruhum qariban lil hadithi wa fi muslimin ma min muslimina yusalla alaihi atau yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Katanya tidak disunatkan mentakhirkan semayang supaya bertambah orang semayang, melainkan kerana walinya. Maknanya tak sunat kita tunggu lama-lama, nak tunggu orang mai ramai, kecuali wali nak bagi wali kepada si mati tu. Memilih sebahagian muhaqqiqin, ulama-ulama muhaqqiqin, bahawa apabila tidak ditakuti berubah mayat, sayugia menunggu 100 atau 40 yang diharapkan hadir mereka dalam masa yang terdekat. Kerana satu hadis di dalam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada daripada orang Islam yang sembahyang atasnya oleh satu kumpulan daripada kalangan orang-orang Islam yang sampai 100, yang semua mereka mensyafaatkannya, melainkan diberi syafaat mereka padanya. Okay. Lagi bincang berkaitan dengan bilangan jemaah ni. Kata dia wala yundabu ta'khiruha li ziyadatil musallina illa liwaliyin. Tidak disunatkan melewatkan solat jenazah kerana tujuan untuk menambah bilangan orang semayang. Tunggu je biar ramai sikit. Tunggu je biar ramai. Nampak tak? Tak sunat. Sebab mayat ni sunatnya ialah disegerakan penguburan dia, disegerakan urusan dia. Jadi tak sunat kerana sebab nak tunggu orang ramai. Tak sunat nak melewatkan semayang. Semayang dulu dah kat gini. Orang lain tak sedang tu semayang dalam dekat kubur. Semayang kat kubur, jangan semayang dalam kubur. Illa liwaliyin, kecuali kerana nak menunggu wali. Wali si mati, makna anak ke ahli keluarga lah. Anak nak tengok dak mak ayah ke, tu tak apa. Sekira mana? Ulama syarat sekira-kira tidak menyebabkan jenazah tadi mayat dia berubah. Bau dan seumpamanya, sekira sekejap tak apalah. Dalam maknanya kalau sehari atau setengah hari tu, biasanya orang tunggu lagi. Orang masih tunggu lagi sebab tak berubah sangat. Kalau lama sangat tunggu tu tak boleh dah. Mana tadi? Okey. Dah bawa alik tu, ditok benda. Tak obat dah. Formalin ke benda? Letak apa? Saya tak tahu benda. Awet tu. Bahan kimia lah benda cikgu. Tak tahu. Kalau contoh atau jauh-jauh meninggal jauh kan, keluarga minta awak alik kan. Dia awet lah. Formalin ke apa? Tu tak? Saya tak tahu. Bukan tak minyak gas tau. Minyak motor tak apa kau. Okey. Jadi mana ni? Jadi tak bolehlah, tak sunatlah untuk dilewatkan kerana nak tunggu, kecuali wali. Sekira-kira makna dia tunggu tu tak lamalah, tak menyebabkan mayat itu berubah. Wakhtara ba'dul muhaqqiqin, dan memilih oleh sebahagian ulama muhaqqiqin. Ada sebahagian ulama
di kalangan ulama Syafi'iyah kita, dia ambil pandangan annahu idza lam yukhsha taghayyuruhu, kalau tidak dibimbangi berubah mayat, maknanya kalau tempoh dah lama sangatlah, yang barintigharuhu, maka sayugia menunggu mi'atan au arba'ina, 100 orang atau 40 orang, rujiya huduruhum qariba, yang diharapkan kehadiran mereka dalam waktu terdekat. Jadi sebahagian ulama dia kata, okey, kalaulah maksudnya boleh tunggu sekejap lagi untuk cukupkan 100 atau 40 ni. Sebab apa 140 ni? Kerana ada hadis ni. Kerana ada riwayat yang menyatakan kelebihan orang yang semayang, jemaah yang semayang pada semayang jenazah ni, 40 orang 100 orang ni ada kelebihan dia. Jadi kalau sekadar tak lama tunggu, mayat pun tak berubah dengan sebab tunggu itu, sayugia tunggu 100 atau 40. Rujiya huduruhum, yang diharapkan hadir mereka qariban, dalam masa terdekat. Lil hadithi, kerana ada hadis. Okey. Kerana ada hadis. Wa fi muslimin, dan dalam hadis riwayat Muslim, ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimin, tidak ada di kalangan orang muslim, orang Islam, yang disembahyang ke atasnya oleh sekumpulan orang Islam. Ummatun minal muslimin, ummah ni makna jumlah ramai di kalangan orang Islam, ya belughuna mi'atan, yang sampai bilangan mereka 100. Hak ada 40 ada juga. Hak ni disebut di sini 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu, semua sekali mendoakan syafaat, mendoakan kepada si mati. Tak ada yang buat gitu, illa syuffi'u fi, kecuali akan diberi syafaat padanya. Mereka akan diberikan syafaat pada mayat ni. Nampak tak? Okey. Jadi di sini ada kelebihan bahawa tunggu jumlah ramai ni ada syafaat. Bila ramai ni lah boleh jadi hak dalam tu ada doanya makbul, ada orang soleh, ada orang yang makan halal dan seumpamanya, maka bila berdoa kepada mayat diharapkan supaya doa itu diterima. Okay. Habis. Kemudian katanya walau salla alaihi, walau sulliya alaihi fahadara man lam yusalli nudiba lahu salatu alaihi wa taqa'u fardan fayanwihi wa yuthabu thawabahu wal afdalu lahu fi'luhu ba'da dafni lilittiba'i. Kalau siap sembahyang mayat, selesai dah, lalu hadir orang yang belum sembahyang, sunat dia sembahyangkannya. Dan sembahyang itu jatuh ia sebagai fardu, sembahyang fardu juga kira, maka dia meniatkan fardu dan diberi pahala fardu. Yang terafdal baginya melakukannya sembahyang tadi selepas ditanam, kerana ittiba', kerana ikut Nabi. Ni. Jadi di sini dia kata walau sulliya alaih, kalau telah disembahyangkan ke atas jenazah tu, fahadara man lam yusalli, tiba-tiba mari orang yang tak sembahyang lagi, maka nudiba lahu salatu alaih, disunatkan juga ke atas orang yang lewat tadi sembahyang atas jenazah. Jadi sembahyang itu wataqa'u fardan, sembahyang itu dikira jadi sembahyang fardu. Fardu apa? Fardu kifayah lah. Fayanwihi, dan dia nak niat apa? Niat fardu kifayah. Kenapa ditimbul isu ni? Isunya sembahyang jenazah ni fardu kifayah. Bila sebahagian walaupun seorang dah sembahyang, jadi gugur fardu tak? Gugur fardu. Dah kalau orang lain mari tu, fardu lepas dah. Nak niat apa? Niat fardu juga. Niat fardu juga, walaupun kefarduan tu telah lepas dah dengan sembahyang tadi. Sebelum tu masih niat fardu juga. Samalah macam kanak-kanak. Kanak-kanak yang belum balik di sembahyang fardu. Sembahyang tu jadi fardu ke sunat? Sembahyang tu
Budak-budak mumayyiz tak balik lagi, dia ikut semayang Gharib atau Isyak. Semayang tu fardu ke sunat atas dia? Ha? Tak fardu lah, sebab dah wajib. Lepas tu dia nak niat benda, saja aku semayang sunat maghrib. Niat fardu juga. Tu maksud dia. Dia niat fardu juga, walaupun kewajipan kefarduan tu tak ada atas dia. Samalah ni. Sini gugur fardu tu sebab orang lain semayang dah. Dah orang kita mari lewat ni semayang apa? Semayang usalli ala hadzal mayyiti fardha kifayatin. Saja aku semayang atas mayat ini fardu kifayah. Niat fardu juga. Bukan niat sunat. Tak ya, kita niat sunat abang bayang dah tak. Niat tetap fardu. Wa yusabu thawabahu, dan diberi akan dia pahala, akan sebagai pahala fardu juga. Memang beza pahala fardu dengan pahala sunat. Lebih pahala fardu lah, lebih pahala fardu sebab dia wajib. Tapi hukum sebenar tak jatuh wajib itu sebab selesai dah tu. Niat fardu dan diberi pahala fardu. Okey. Wal afdalu, dan yang terlebih afdal bagi orang yang datang lewat ni, fi'luhu ba'da dafni, bahawa dia sembahyangkan selepas daripada tanam. Jadi tak usah gaduh-gaduh lah, biar orang selesai dulu sembahyang atas kubur. Sembahyang atas kubur. Ni kalau tunggu. Kalau ada dah tangga tu tak apa lah. Ni orang nak sembahyang, orang tanya, biasa tanya lah. Dah ada lagi. Tunggu. Dah belakang, tunggu. Mari. Tunggu. Mari. Tak sembahyang dulu. Katakanlah lepas sembahyang tu ada lagi mari, mayat tak diusung lagi. Mayat dah usung, sembahyang pula. Jemaah kedua. Lepas tu ada pula mari, sembahyang pula. Kalau usung dah sampai kubur lah. Ni tak mula. Dah buat kerja gitu nampak. Afdalnya ni kalau mayat tu ada situ lagi, maknanya tidak lewat sangat, tak apalah. Mari jemaah kumpulan kedua sembahyang jenazah baru. Hak sembahyang dah tak ada sembahyang dah. Hak sembahyang dah tak perlu sembahyang. Dia khilaful aula sebagaimana akan disebut lagi. Okey. Jadi kalau angkat dah mayat tu biar selepas tanam kita sembahyang atas kubur tu. Okey. Jadi kenapa? Lilittiba, kerana mengikut perbuatan Nabi. Diriwayatkan Nabi SAW, dia terima berita, tanya, mana si fulang tak nampak mari ni? Kata ya Rasulullah meninggal dah. Rasulullah kata, apa tak beritahu? Ni apa ni? Kisah perempuan yang bersih masjid. Nampak tak? Bersih masjid. Apa tak beritahu kepada hamba? Apa tak beritahu kepada saya nak semayang ni? Orang ni tinggi kedudukan di sisi Allah ni. Maka Nabi pun tanya di mana kubur, Nabi semayang atas kubur tu. Semayang jenazah atas kubur. Okey. Jadi banyaklah peristiwa lain pun ada. Nabi sembahyangkan jenazah yang Nabi tak sempat hadir dan tidak tahu, Nabi sembahyang di atas kubur. Okey. Wala yundabu liman sallaha walau munfaridan i'adatuha jama'atan fa in a'adaha waqa'at naflan. Wa qala ba'dhum al-i'adatu khilaful aula. Tidak sunat bagi orang yang telah sembahyang mayat walaupun sendirian, walaupun mayat seorang. Tidak sunat mengulanginya berjemaah. Maka jika dia mengulanginya, jatuh ia sebagai sunat. Kata sebahagian mereka, mengulangi itu menyalahi utama. Tengok sini. Jadi sini masalah sembahyang yang jenazah ni tak sunat kita ulang. Wala yundabu liman sallaha, tidak disunatkan bagi orang yang telah sembahyang jenazah walau munfaridan. Ghayahnya walaupun dia sembahyang jenazah seorang. Dia sembahyang dulu seorang contohnya. Tak, dia sembahyang dulu seorang. Lepas tu ada jemaah mari pula nak sembahyang. Sunat tak sembahyang sekali? Dia kalau sembahyang fardu kita sunat. Kita sembahyang dah rumah. Tak, sembahyang dah rumah. Nampak orang, tak ada orang surau, tak ada orang sejid, kita pun sembahyang rumah. Tengok-tengok ada jemaah sejid. Kita sunat i'adah sembahyang tu berjemaah. Sunat i'adah sembahyang tu berjemaah. Nampak?
Dengan syarat-syaratnya lah, dengan syarat-syaratnya. Itu kita disunatkan ulang semayang yang kita semayang secara sendirian, ulang berjemaah. Ada pun semayang jenazah tak sunat, walaupun tadi kita semayang seorang, mari jemaah kita nak ikut sekali, tak sunat, tidak sunat. Walau munfaridan i'adatuha ma'a jama'ati. Dah kalau dibuat juga, fa in a'adaha waqa'at naflan. Kalau dia ulang juga sembahyang, maka jadi sunat. Jadi sunat. Ini pun tengok dia kata sini waqala ba'dhum al-i'adatu khilaful aula. I'adah itu mengulang tu khilaful aula, makna benda yang menyalahi yang terbaik. Dia hukum dia rendah sikit pada makruh ni. Tapi dia tetap tidak digalakkan lah. Dah hak muktamadnya hak ni. Kalau ikut daripada ayat waqala ba'dhum, dia mari sebagai pandangan kedua seakan-akan lemah. Tidak. Bahkan hak ni yang muktamad, iaitu tidak disunatkan i'adah, bahkan sunat meninggalkan i'adah. Tak sunat ulang sembahyang. Bahkan hak sunatnya jangan ulang. Kalau ulang tu khilaf aula. Gitu. Bahkan yang qala ba'dhum ni, hak tu yang dikira sebagai muktamad. Tengok daripada susunan pengarang seakan dia lemah dak. Yang muktamadnya ialah yang mengatakan bahawa ulang itu khilaf aula. Okey. Habis. Kemudian katanya wa tasihhus salatu ala mayyitin ghaibin an baladin bi an yakuna al mayyitu bi mahallin ba'id. Mahallin apa tu? Ba'idin tak? Ba'idin. Bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan. Dia ada salah ejaan ni kalau hak buku ni. Dia tulis ba'idina, bukan ba'idina, ba'idin. Tak? Ba'idin, bukan ba'idina tak? Sini ba'idina. Jadi buang yenun tu buang bi mahallin ba'idin bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan. Bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan akhdhan min qawli Zarkashi inna kharija suril qaribi minhu kadakhilihi la ala ghaibin min majlisihi fiha wa in kaburat. Na'am law ta'adhdhara al-huduru laha binahwi habsin aw maradin jazat hina idzin 'ala al-awjahi. Sah sembahyang atas mayat yang gaib. Ni masuk sembahyang jenazah gaib ni. Yang gaib dari kawasan penempatan sembahyang. Dengan bahawa mayat pada satu tempat yang jauh, dengan sekira-kira tidak dibangsakan ia kepada penempatan itu pada uruf. Kerana faham daripada kata Zarkashi, Imam Zarkashi, dia kata apa? Sesungguhnya luar kota yang hampir dengannya adalah seperti di dalam kota. Tidak di atas yang gaib. Tak boleh di atas yang gaib, jenazah yang tidak ada dari majlisnya, tak ada situ je. Tapi pada penempatannya, dalam kawasan sekitar ada, tapi tak ada di kawasan tu je. Kawasan dekat dia ada. Sekalipun besar, sekalipun kawasan itu besar. Naam. Namun jikalau teruzur hadir, tak boleh hadir untuk dengan umpama tahanan, kena tahan, atau sakit, harus ia ketika itu boleh semayang gaib atas yang paling ada wajah, atas pandangan yang paling kuat. Ni tengok. Dia kata sini semayang gaib ni wa tasihhu salatu ala mayyitin ghaibin. Sah semayang atas jenazah gaib an baladin, yang gaib yang tiada di kawasan tu. Balad ni kita kata negeri lah. Tak ada di negeri tu. Jadi ulama letak jauh mana tu boleh semayang tu. Bi an yakunal mayyitu bi mahallin ba'idin anil baladi, dengan bahawa mayat itu berada pada tempat yang jauh daripada kawasan negeri tu, kawasan dia tu. Jauh setara mana? Tafsir pula lagi. Dia surah pula lagi. Bihaitsu
la yunsabu ilaiha urfan, dengan bahawa tidak dinisbahkan tempat itu kepada negeri dia. Tempat tu panggil tempat yang jauh berasingan, tidak dinisbahkan pada negeri dia dah. Jadi ikutnya masih tak jelas gitu. Apa tak? Masih tidak jelas lagi. Jadi ulama letak, kita nak kata boleh sembahyang jenazah ni mana, adakah syarat 2 marhalah? 2 marhalah memang panjang lah, jauh lah. Jadi sebahagian mengatakan bahawa yang dikira ialah masyaqqah. Pandangan yang kita kata muttajah, yang kuatnya mengira jarak untuk dia pergi tu masyaqqah atau tidak, sukar atau tidak. Maknanya kalau benda itu dianggap jauh dan sukar, maka boleh semayang jenazah ghaib. Kalau kita dalam situasi kita, maknanya kalau dalam lingkungan 2 marhalah ataupun dalam lingkungan hak dekat-dekat ni, kita pergilah dah. Jauh sangat tu yang mana dia tidak dikira masyaqqah untuk pergi, maka dikira boleh untuk semayang jenazah. Sebab perkiraan zaman dulu tu dia kira ada haddul ghaus, ada haddul qarib. Dia kiaskan pada masalah cari air dalam kes tayammum. Zaman dulu orang jalan, orang pergi dengan cara berjalan kaki atau naik kenderaan. Jadi dia jarak itu dia akan berubah lah sekarang ni dengan ada kenderaan. Sebab itu kaul yang kuat kata yang dikira jauh tu kalau nak pergi ke tempat tu masyaqqah. Nak pergi ke tempat tu masyaqqah. Jadi dari segi hukum boleh tak semayang jenazah? Boleh. Itu dia kata. Bi ayyakunal mayyitu bi mahallin ba'idin 'anil baladi bihaitsu la yunsabu ilaiha 'urfan. Dengan sekira-kira tidak dinisbahkan kepada negeri dia pada uruf. Kawan tu duduk negeri lain lah, kawasan lain. Contoh kita kata duk mana? Dungung dia. Dungung lah kita ambil tak. Dungung. Kita ni daerah Dungung, kita daerah Kuala Terengganu. Kalau Marang tu kira dekat lah. Kalau Dungung ni Rohak juga tu. Tak? Rohak juga tu. Kena kabar tu orang rumah. Pergi jauh-jauh balik lewat kan. Dia mikir banyak benda lain kan. Jadi kena kabar juga. Jadi Dungung kawasan lain lah tu. Sekira-kira tidak dinisbahkan kepadanya pada uruf. Ini difaham akhdhan min qauli Zarkashi, ini difahami daripada perkataan Imam Zarkashi, inna kharijas suril qarib, luar daripada tembok kawasan yang dekat, minhu dekat daripada tembok, kadakhilihi seumpama dalam tembok. Sur ni makna kota tembok lah. Kalau zaman dulu kalau penempatan tu dia ada tembok atau kota. Dia panggil dalam kota, luar kota. Bandar ada ke tak? Orang panggil lah kawasan ada. Tapi orang tak kenal yang dalam kota. Kat Masjid Putih tak? Dalam kota, luar kota. Duduk situ tahu. Ni ke dalam kota. Ke ada kota sungguh tu? Ada. Ada. Panggil itu kawasan dalam kota tau. Jadi kalau penempatan zaman dulu dia ada tembok, ada kota tu. Hak duduk luar dengan hak duduk dalam. Imam Zarkashi kata yang di luar daripada kota yang dekat dikira macam dalam kota juga. Dah kawan ni duduk sebelah kota, dalam kota, orang ni duduk luar. Walaupun luar kota tidak dikira kawasan kota, tapi dekat. Tak apa. Sebab itu dia kata sekira-kira tidak disebahkan pada uruf. Pada uruf. Dan ni pada uruf orang panggil dekat lagi. Maknanya kalau orang luar kota meninggal, kita ada dalam kota je, dekat lah tu, boleh pergi lah. Boleh pergi untuk sembahyang secara hadir. Okay? La ala ghaibin an majlisihi, tidak di atas mayat yang tiada masa majlisnya. Majlis ni makna tempat dia tu. Bukan sekadar mayat tu tak ada situ. Contoh kita kawasan sini. Mayat tu tak ada kawasan kita ni. Contoh duduk di mana? Bukit Payung ke? Duduk di Kepung ke? Duduk di Mengandang Baru? Tak boleh lah tu. Sekadar kita mayat gaib dah. Apa? Tak ada sini kan? Tak ada sini. Mayat gaib dah. Tak. Dikira tidak dianggap jauh. Itu maksud la ala ghaibin an majlisihi fiha.
tidak di atas mayat yang gaib daripada majlisnya, dalamnya. Fiha, dalam mana? Dalam kota lagi. Dalam kawasan dia. Dalam kawasan dia, perkampungan dia atau penempatan dia. Tak ada di kawasan dia tu je, tapi dalam kawasan perkampungan dia atau penempatan dia ada. Jadi tak boleh nak sembahyang gaib. Kena sembahyang hadilah nak sembahyang. Wa in kaburat, walaupun luas. Walaupun luas negeri atau kawasan tu. Sebab apa? Sebab tidak dianggap masyakkah, tak dianggap payah kalau nak pergi daripada tempat dia kepada tempat jenazah itu berada. Naam. Ni istidrak. Istidrak mana? Namun lau ta'azzara al-huduru laha, kalau sukar untuk hadir bagi solat jenazah binahwi habsin, kerana seumpama ada tahanan, tak boleh nak pergi. PKPD. Benar. Tak boleh nak pergi. Dia dakwah semua, tak boleh masuk. Tak apa. Tak apa tak. Ataupun ada tahanan, kita ditahan, kuarantin kendiri dalam rumah. Tak boleh pergi kok. Jangan buat kacau gitu. Sebab dia takut apa, kalau main jauh-jauh tak apa lagi tak. Main jauh-jauh tu ngelaklah sikit tak, tapi orang tak marah pun. Kena takap boleh. Tak. Jadi kalau benda hak kita rasa jangan buat, tak tahu, kita kena kuarantin, kita positif, kita capur dengan orang tak, pergi semayang macam ada. Jadi menyebabkan mudarat kepada orang lain. La darara wala dirar. Okey. Jadi seperti ditahan au maradin, atau penyakit, sama kok. Kawasan tu kena penyakit atau kita kena penyakit, kita pergi tu menyebab merebak penyakit dan seumpamanya, maka tak perlu pergilah. Tak perlu pergi dan boleh semayang jenazah walaupun dekat. Walaupun dekat. Jazat, maka harus, yakni harus solat jenazah itu hina izin, ketika itu, ai hina id ta'azzara al-hudhuru laha 'ala al-aujah, atas pandangan yang paling kuat. Ini pandangan ini yang kuat ini di sisi Syekh Ramli di sisi Syekh Ramli. Okey. Ibnu Hajar pula dalam Tufah dia tak ambil kira, dia kata tak boleh juga. Di sisi Imam Ramli dia kata kalau ada uzur dekat tapi ada uzur tak lagi, bolehlah. Jadi muktamad yang dipegang di sisi Syekh Ramli, maka sakit ataupun tertahan, tak boleh nak pergi, disekat dan seumpamanya, walaupun dalam kawasan yang makna tidak dikira jauh, dianggap sebagai uzur yang boleh untuk kita semayang jenazah secara gaib. Kemudian katanya watasihhu ala hadirin madfunin. Wallahu taala ala wa alam. Okay, ada soalan? WPT kepada orang semayang. Okey. Siapa buat beri tu? Beri pitih kepada orang mari semayang. Jadi yang beri pitih tu siapa? Ialah keluarga si mati. Keluarga si mati. Dia ambil duit mana tu? Pitih tu ambil mana tu? Ambil duit sendiri. Duit sendiri, mana duit masing-masing. Anak-anak hak balik dah lah maksudnya. Anak mana hak dewasa dah, dia ambil duit masing-masing, inisiatif nak bagi hadiah kepada orang. Tak masalah, boleh ya. Niat apa? Niat hadiah kepada si mati contoh tak. Tak apa, boleh pahala. Boleh pahala. Jangan dia ambil duit si mati. Ambil duit si mati. Tak, kat pergi pun ayah boleh. Ayah sedar kok. Dia sedar dalam kubur, kita sedekah, dia ambil duit dia. Tak boleh lagi, sebab pada harta si mati tu ada hak yang kita tak selesai lagi. Tarikahnya, hutangnya. Jadi takut di situ ada hak-hak orang yang termakan. Sebab biasa solat jenazah ni segera kan. Jadi kalau keluar duit sendiri,
duit daripada maknanya masing-masing lah, anak beranak yang keluarkan, tak apalah, dia anggap sebagai dia bersedekah, bagi hadiah dan bersedekah kepada orang, dan disedekahkan kepada si mati. Okay. Boleh lagi? Minggu lepas soalan ada tanyakan, kalau kita mari lewat kan sembahyang jenazah, kita masuk tu imam takbir kedua, ketiga atau keempat dah. Jawabnya kita masuklah, dan kita kena macam saya sebut pada minggu lepas, ikut susunan kita, ikut turutan kita. Maknanya mula-mula kita masuk tu baca Fatihah lah dulu, lepas tu selawat, lepas tu doa, lepas tu doa pula yang keempat tu sunat, lepas tu risalah. Cuma gerak sama tu imam lah. Susunan tu susunan sembahyang kita, susunan bacaan dalam sembahyang kita. Okay. Lagi? Tak tanya, tak ada. Kadang tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.